Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. 23 Disember 2020 hari Rabu. Gaz, selamat pagi Gaz. Selamat pagi John. Apa khabar? Sehat Gaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Apa khabar anda di rumah? Kami sentiasa harapkan agar semua anda di rumah John sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Betul. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia sebagai rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Dan pastinya hari ini kita ada banyak tetamu yang kita bawa di set Sejahtera Asia. Betul. Jadi kita mulakan dahulu dengan perkembangan COVID-19 secara ringkas. Apa kata kita mulakan di Malaysia dahulu, John? Baiklah, semalam Malaysia mencatatkan 2062 kes baru, di mana 2058 merupakan kes tempatan dan 4 kes import. Menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia seramai 97,389 kes. Semalam 911 kes sembuh direkodkan, menjadikan jumlah kes sembuh 79,304 kes. Dan bagi penularan mengikut negeri, Selangor masih kekal negeri tertinggi mencatatkan pertambahan kes COVID-19 dengan sebanyak 1,014 kes, diikuti Kuala Lumpur 504 kes dan Sabah sebanyak 252 kes. Dan semalam juga satu kematian baru direkodkan, menjadikan jumlah kes kematian akibat COVID-19 di Malaysia adalah seramai 439 kes. Dan mungkin Gas boleh kongsikan perkembangan COVID-19 di Sarawak pula? Baik, untuk di Sarawak, kuarantin masuk Sarawak diteruskan. Pengerusi JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kuarantin bagi mereka yang masuk ke Sarawak masih diteruskan walau ianya membebankan. Dalam pada itu, tiada kes terbaru dikesan di Sarawak sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal sebanyak 1,090 kes. Daerah Sibu dan Kuching kekal berstatus kuning dan 38 lagi daerah berstatus hijau. Dan kalau kita lihat juga semalam, John, pengumuman daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, kebenaran untuk membawa pulang pelajar antarabangsa untuk masuk ke Malaysia kecuali daripada United Kingdom melihat kepada keadaan semasa perkembangan COVID-19 di UK yang mana penularan COVID-19 di sana agak berisiko tinggi untuk dibawa pulang pelajar ke Malaysia. Mungkin perincian seterusnya juga untuk kami bawakan kepada anda. Karaoke berbilik dibenarkan beroperasi mulai esok. Ini Gas suka ni. Berita gembira untuk Gas. Ramai yang suka karaoke kat sini. Wan Alis kejap lagi, dia lah kaki karaoke sebenarnya. Okey, JPBNS membenarkan premis karaoke berbilik beroperasi, John, berkuat kuasa hari ini. Pengerusinya Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata bagaimanapun ia tidak termasuk premis KTV karaoke, kelab malam, pub dan bistro. Dalam pada itu, JPBNS mencadangkan untuk melancarkan operasi jala dalam usaha untuk mensifarkan kedatangan pendatang asing tanpa izin parti, kerana kata pengerusi JPBNS Dato' Amar Douglas, seperti yang dilihat di Sabah dan Semenanjung, kebanyakan penyakit COVID-19 adalah disebabkan oleh parti dan tidak mahu ianya turut terjadi di Sarawak. Betul. Mungkin perinciannya seterusnya, John. Baiklah, hari ini mungkin akan menjadi perhatian terutamanya kepada pemegang unit amanah saham ASB. Sebab pada pagi ini, kejap saja lagi, bakal ASB akan umumkan pengumuman pengagihan pendapatan ASB tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 dan akan bersiaran langsung di Facebook PNB pada pukul 10.30 pagi ini. Jadi jika tahun lepas pengagihannya adalah 5 unit dan 0.5 unit untuk bonus, dan saya rasa tahun ni mungkin kita tahu tahun ni merupakan tahun yang agak sukar dari satu dunia lah, dari segi ekonomi, segi pekerjaan dan sebagainya. Jadi kalau masih boleh kekal seperti tahun lepas, saya rasa itu juga cukup bersyukur. Tapi apa-apa pun kita doa dan kita harap pengagihan pendapatan dividen ASB tahun ini mungkin lagi memberansangkan. Betul. Kita harapkan yang terbaik lah sebab kalau kita lihat pada tahun lepas pulangan yang terendah dalam sejarah. Macam John katakan tadi, 5.0 sen seunit dan sifar bonusnya adalah 0.5 sen seunit. Jadi kita lihat tahun ini kita terjejas akibat COVID-19. Namun kita tidak tahu jam 10.30 ini nantikan pengumuman daripada PNB. Seterusnya, John, juga kami nak bawakan perincian berita untuk anda kerana ini adalah satu berita yang perlu kita ambil perhatian. Wanita dari Selangau Sibu korban terbaharu rabies. Seorang wanita berusia 53 tahun dari daerah Selangau di Sibu telah dilaporkan menjadi mangsa terbaharu yang meninggal dunia akibat wabak rabies di Sarawak setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kes telah dimasukkan ke wad hospital Sibu pada 8 Disember 2020 dengan gejala sesak nafas dan batuk. Dr. Nur Hisham berkata mangsa pernah digigit oleh anjing
peliharaannya di bahagian jari pada bulan Oktober 2020. Namun beliau tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan. Mangsa juga dimaklumkan ada membela beberapa ekor anjing dan kucing. Tetapi kesemua haiwan ini tidak dibawa untuk suntikan vaksin anti-rabies. Menurut Dr. Nur Hisham, dengan pertambahan satu kes baharu ini, jumlah kes rabies di Malaysia bagi tahun 2020 adalah 9 orang. Jadi orang kata jangan lupa untuk hantar haiwan peliharaan kita untuk mendapatkan vaksin secara berkala di fasiliti kesihatan. Baik, selepas ini kita ada 3 topik yang kita nak angkat dalam Sejahtera Asia. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan saya dan John dalam Sejahtera Asia. Kita semua bijak di bumi yang sama. Kita menjunjung langit yang sama. Berjalan di atas tanah yang sama. Tanah bertuah yang telah banyak menabur bakti kepada kita. Tak kira di mana-mana lah kita di Malaysia ini. Di kafe atau di mana-mana tempat seperti pedalaman ataupun juga di Kuala Lumpur, Kota Raya, Bandaraya. Malaysia ini telah lalui pelbagai cabaran. Tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat dari pandemik ini. Disebabkan itu oleh pandemik ini juga ekonomi negara teruk terjejas kan. Jadi sekarang adalah masa terbaik untuk semua rakyat berbelanja di dalam negara sendiri dan beli produk tempatan. Kita boleh contohi di Kapit tadi. Ekonomi mereka subur, sihat disebabkan masyarakat Kapit hanya membeli, menyokong barangan kedai-kedai di Kapit. Barang-barang kita bukannya tidak bagus, bukannya tak ada kualiti, memang kualiti pun tinggi. Banyak barang kita itu barang baik. Saya percaya ini bukan kali pertama dan juga bukan kali terakhir rakyat bersatu membantu negara. Kempen beli barangan Malaysia ini setiap tahun ada, tetapi tahun ini ia membawa makna yang lebih besar, yang berlainan. Kerana ia bukan sahaja kempen membeli, tetapi ia adalah seruan untuk kita semua untuk bersama membantu menjana ekonomi kita semula. Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Hari ini 23 Disember 2020 bersama dengan 8 jam adil awal 1442 Hijriah. Topik pertama untuk Sejahtera Asia pada hari ini, masa depan e-sport di Sarawak. Jadi kita bersama dengan seorang tetamu yang saya kira sangat sesuai sekali untuk mengupas topik ini. Presiden Sarawak E-Sport Association SESA, Saudara Afiq Fadli Narawi. Selamat pagi Saudara Afiq. Ya, selamat pagi. Apa khabar? Gas. Alhamdulillah. Jonathan, selamat pagi. Yap. Bagi. Baik, jadi kalau kita lihatlah John, di Sarawak terdapat lebih kurang 1.2 juta orang belia dan 2/3 daripada jumlah ini iaitu lebih kurang 800,000 orang aktif bermain e-sport di berbagai platform. Jadi maksudnya e-sport ini adalah satu trend yang memang sudah sedia ada wujud dalam golongan belia, lebih-lebih lagi selepas PKP dilaksanakan. Jadi Encik Afiq, untuk mereka di luar bandar, bagaimana implementasi e-sport ini dipraktikan bersama golongan belia di luar bandar supaya mereka juga tidak ketinggalan dalam arus ekonomi digital kita pada hari ini? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih Sama-sama kepada rancangan Sejahtera Asia kerana menjemput saya mewakili Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sarawak, SESA, ke rancangan TV Sarawak ni. Okey, jadi untuk menjawab soalan daripada Encik Gas tadi, kita pernah pergi ke kawasan luar bandar seperti di Kapit untuk kita menubuhkan satu platform yang dinamakan Batang Rajang Esports Association. Okey. Untuk mereka menyelaraskan aktiviti-aktiviti e-sport di luar bandar, di samping untuk kita mengajar ataupun educate belia di luar bandar tentang teknologi semasa. Selalunya e-sport ni
kategorikan sebagai hobi ataupun satu benda yang buang masa. Tetapi apa yang kita lakukan adalah untuk memberi kesedaran ataupun awareness kepada belia khususnya tentang career opportunity yang ada dalam e-sport dan kebaikan yang ada dalam e-sport ni. Jadi dalam usaha sama kita bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sarawak ataupun Kementerian Belia dan Sukan di peringkat persekutuan KBS, kita pernah melakukan aktiviti-aktiviti e-sport di luar bandar untuk menyeimbangkan pembangunan sukan elektronik di peringkat bandar dan juga di luar bandar. Okey. Jadi kalau kita cakap mengenai e-sports ni, mungkin boleh kongsikan apa antara kategori-kategori yang berada di bawah e-sports ni, macam games, macam komputer, telefon. Yep. Jadi dalam e-sport ni dia ada beberapa elemen elemen daripada komputer, PC, mobile phone, virtual reality, racing simulator, konsol. Kita boleh lihat sekarang ni yang tengah panas sekarang adalah PS5, Xbox pun ada. Dulu pun kita pernah main game Sega kalau masih ingat. Sega. Guna tab dulu. Jadi Berebut ni dengan adik-beradik. jadi itulah elemen-elemen yang ada dalam electronic sport ni ataupun sukan elektronik. Yang paling digemari, yang paling famous sekali adalah melalui platform mobile. Kerana mudah diakses dan saya rasa semua orang sekarang ada memiliki telefon sendiri. Jadi itulah, boring-boring buka game main. Sambil nunggu nunggu bas ke, nunggu makanan yang diorder datang pun ke, boleh kita juga. main game. Tadi cakap pasal luar bandar, mungkin ada program satu PS5 satu rumah panjang. Wow. Okey, kita pernah bincangkan inisiatif ni bersama dengan beberapa orang adun untuk memberi satu pendekatan yang lain daripada yang lain. Betul. Selalunya kita lihat di luar bandar pihak yang berhormat ataupun pihak adun menyediakan platform sukan melalui padang futsal, badminton, dewan badminton dan sebagainya. Tetapi kali ini kita akan cuba untuk membuat satu inisiatif, satu rumah panjang, satu PS5. Dan ini adalah salah satu inisiatif yang kita rasa boleh memberi kesedaran tentang pembangunan teknologi di kawasan luar bandar, khususnya di rumah panjang ataupun di kampung. Sebab kalau kita lihat belia sekarang, diorang sangat mengikuti rapat tentang pembangunan digital dan teknologi. Contohnya, apa game yang paling latest sekarang? Apa device yang paling latest sekarang? Jadi secara tak langsungnya mereka akan pergi Google dan mencari maklumat-maklumat yang terkini. Buat research. Buat research. Jadi ini adalah salah satu impaknya jika kita menjalankan inisiatif seperti ini dan juga memberi satu pendekatan kepada belia di luar bandar untuk mengakis masalah sosial. Betul. Contohnya selalu kita dengar di luar penagihan dadah, mencuri, mad rempit dan sebagainya. Jadi dengan e-sport ni maybe ataupun bukan maybe lah. Boleh. Saya pasti kita boleh menangkis berbagai masalah sosial di kalangan belia khususnya. Pastinya mendapat sambutan daripada golongan belia di luar bandar dan inilah orang kata usaha untuk merapatkan jurang digital antara luar bandar dan bandar. Dan dengan cerita ni kan, satu rumah panjang, satu PS5 dalam perancangan. Kalau Sejahtera Asia nak minta satu boleh? InsyaAllah boleh. Lanjut terus kata Allah. Okey, dari segi menjana pendapatan pula kalau kita lihat SESA boleh menggalakkan golongan belia untuk menggunakan platform e-sport ini untuk lebih ke arah kebaikan. Seperti contoh di samping ialah hobi, kita boleh tukar kepada something yang kita panggil sebagai career. Jadi bagi Encik Afiq sendiri, bagaimana permainan video games ini boleh memberikan golongan belia ini extra income kepada mereka? Okey, seperti contoh yang sekarang selalu kita lihat di laman social media seperti Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya. Streaming. Kebanyakan penggemar-penggemar e-sport ni
menggunakan platform tersebut untuk menjana pendapatan melalui aktiviti streaming. Penstreaman lah dalam bahasa Melayunya. Jadi untuk kita menjadi seorang streamer ni kita perlulah ada ilmu. Macam mana kita nak start menjadi seorang streamer, perlu ada ilmu dari segi communication skill, perlu ada ilmu dari segi video editing, grafik dan sebagainya. Jadi inilah salah satu yang saya boleh cakap yang paling banyak penggemar e-sport ni pelopori lah. Jadi kita di pihak persatuan ada mengadakan bengkel ataupun workshop untuk mengajar macam mana nak jadi streamer, macam mana nak jadi caster, how to become a streamer, and then macam mana nak menjana pendapatan melalui streaming. Jadi ini adalah satu orang kata gig ekonomi. Gig ekonomi maksudnya adalah satu peluang menjana pendapatan yang baru. Seperti sekarang kita lihat adanya Grab, adanya Foodpanda dan sebagainya. Jadi dari e-sport pun boleh kita juga ada juga platform yang tersendiri untuk menjana pendapatan. Yang paling famous sekali adalah melalui Facebook. Menjadi Facebook partner dan sebagainya. So, yang kita lihat yang paling banyak menjana pendapatan melalui e-sport ni di Malaysia seperti Solos, siapa lagi nama Daddyhood, Master Ramen dan sebagainya. Itu adalah nama-nama besar. Tapi di Sarawak pun kita ada juga streamer yang kita cakap upcoming. Itulah sebab daripada e-sports ni banyak sebenarnya antara pemain-pemain yang terbaik, pendapatan mereka sangat-sangat besar. Mungkin boleh dikongsikan umur pemain e-sport yang paling tua yang pernah menyertai program Encik Afiq? Kita pernah mengadakan beberapa pertandingan ataupun tournament e-sport, pencarian bakat dan membuat pertandingan yang pemenangnya akan mewakili negeri Sarawak dan sebagainya. Jadi pemain yang paling berumur lah, saya boleh cakap paling berumur sekali adalah berusia dalam lingkungan 56 tahun. Bermain PUBG. PUBG Mobile. Lagi terang mata kau. Masih boleh. Itu di Sarawak. Kalau kita lihat industri e-sport ini di Jepun, ada seorang wanita tua John yang sudah berusia 90 tahun bermain permainan e-sport ini dan sanggup bersekang mata sampai pukul 2 pagi. Orang tu selalu menjahit, melenturkan jari untuk menjahit, tapi dia melenturkan jari untuk praktis main e-sport. Jadi itulah. Jadi itu antara semangat ni soal dengan cerita nak bagi PS5 lepas ni kan. Semangat. Jadi terima kasih Encik Afiq kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Orang kata temu bual yang ringkas tetapi dengan penuh informasi untuk anda kerana banyak program yang diadakan oleh SESA bukan sahaja untuk orang kata memberi pengetahuan kepada anda apa antara e-sport yang anda minat untuk ceburi, tetapi juga program-program yang boleh anda sertai untuk anda jana pendapatan melalui e-sport. Terima kasih sekali lagi Encik Afiq. Jadi selepas ini kami akan bawakan satu lagi topik menarik. Musim berhatan cuti sekolah ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Sejahtera Asia. Give a big applause to all the gamers.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya John dan juga Gas. Dan tadi kalau kita ada bincangkan mengenai e-sports, sangat perkongsian yang sangat informatif, sangat berguna, dan mungkin daripada itu mungkin ada di antara anda yang mungkin ada inspirasi untuk untuk main ataupun mula e-sports ni. Dan mungkin daripada perbualan tadi juga John, ada mak-mak yang di luar sana kalau sebelum tu ngerepak anak-anak mau main video game, tapi sekarang belilah video game. Betul. Main. Boleh menjana pendapatan. Untuk anda shopping lebih banyak lagi. Dunia yang baru sekarang ni lain. John, kita tak berdua sebenarnya. Itulah saya tengok tengok kamera pun dah ada 3 orang ada ni. seorang lagi pengacara baru hari ini ya untuk episod yang ke-41. Tak lain tak bukan Wan Alif. Selamat pagi. 42 lah, Gas. 42. 41 tambah 1. Apa khabar, John? Apa khabar, Sihat, Gas? Alhamdulillah. Khabar baik. Sihat. So, kami Wan Alif lah. Seperti sedia maklum lah. Mungkin dah tahu dan dah kenal. Cepat ni John, dari tetamu tu jadi host. Okey John, tanpa membuang masa, mungkin kita nak bawakan topik yang seterusnya. Baiklah, pada topik untuk topik yang seterusnya, kita sekarang kan dah musim sekolah. Betul. Dan kita tahu budak-budak ataupun adik-adik sekarang ni memang musim untuk pergi berkatan. Dan kita tahu sekarang dengan berkaitan dengan norma baru dan sebagainya, dan tanpa membuang masa, kita introduce tetamu kita yang seterusnya, Dr. Muhammad Irfan Yassin, pakar perubatan keluarga, Klinik Kesihatan Tanah Putih. Doktor, selamat pagi, selamat datang ke Sejahtera Asia, Doktor. Selamat pagi, terima kasih kerana menyebut saya. Sama-sama. Ya, jadi Doktor, sekarang kita tahu sekarang musim cuti sekolah dan musim ini memang sangat sesuai untuk adik-adik sekolah pergi berkatan. Dan mungkin Doktor boleh kongsikan antara, sekarang kita tahu norma baru, ada SOP baru yang perlu kita ikuti. Mungkin boleh kongsikan sedikit secara ringkas apakah antara SOP baru bandingan sebelum ini? Alhamdulillah, pada tahun ini nampaknya kita berbeza sedikit. Memang tidak pernah dalam seumur hidup saya ataupun kita semua, kita buat berkaitan dalam keadaan SOP COVID-19. Walau bagaimanapun, pada masa sekarang masih ada juga permintaan. Pada masa sekarang, kebanyakan kita punya adik-adik kita, ada yang nak masuk sekolah menengah, kan? Ada yang umur 12 tahun. Maka kita pentingkan SOP untuk pada masa sekarang. Walaupun permintaan itu tidak ramai, tetapi kita masih juga membuat dalam keadaan yang limit. Maknanya kita limitkan berapa orang untuk buat berkatan. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun ini kita buat beberapa program. Contohnya yang kita buat pada minggu lepas di Klinik Kesihatan Petrajaya. Biasanya untuk program berkatan ni kita boleh buat pada satu hari tu hampir 200 orang. Tetapi oleh kerana risiko penularan penyakit COVID, kita kurangkan. Pada minggu lepas, kalau tak salah saya, lebih kurang 70 orang. Dan kanak-kanak ini perlu disaring terlebih dahululah. Macam biasa. Perlu saringan COVID ke ataupun saring MySejahtera suhu? Dia ada 3 perkara lah yang kita saringkan. Pertama, dari segi kita akan bertanya tentang tanda-tanda risiko COVID. Kalau itu fail, maka kita tak dapat proceed lah untuk program berkatan. Mengikut prosedur terbaru, MySejahtera itu diwajibkan dan kita ambil data maklumat tentang pesakit dan kita akan kurangkan bilangan orang yang datang. Kita buat secara temujanji secara berjadual. Mungkin pada sejam pertama tu kita limitkan ada 10 orang sahaja. Dan petugas pun kita juga akan limitkan dalam satu bilik tu. Kita ada yang petugas tu lebih kurang 3 orang yang membuat benda tu. Dan kalau ada adik-adik kita ni yang batuk demam sesama, alhamdulillah pada yang kita buat pada minggu lepas tu, semuanya sihat semualah. Kita tak nak pula jadi kluster berkatan. Itu susah pula saya. Itulah orang kata berhatan ini kalau bukan musim COVID sampai 200 orang sehari. Ya, kita boleh buat macam tu. Banyak sebenarnya mereka yang ambil kesempatan dan peluang untuk berhatan cuti sekolah ini. Kalau Wan Alif sendirilah, ada apa pengalaman kita masa berhatan? Pernah pengsan sebelum masuk bilik berhatan? Kalau pengalaman berhatan tu taklah kita nak cerita kat sinilah. Biasalah. Pisan ke? Semangat nak jadi orang dewasa, orang bujang, orang Sarawak kan. Jadi kami terus terang pada kami sunat kami seorang je pergi klinik. Benar? Without your parents? Saya ada parents gagal kerja. Kayak gini tak pulang ngembat kain pelikat macamnya? Pakai motor lah. Waktu zaman dulu boleh. semuanya aku pula palak keras kata orang Sarawak. Jadi doktor, di situ mun biak ya
kan yang ada emosinya. Ya, Lebih-lebih itu. klinik tu zaman COVID-19, si boleh rami masuk dulu, boleh boleh. sekampung-kampung masuk klinik kinangannya bersunat. Si dapat macamnya. Jadi klinik tu dah si dapat lagi. Dan mungkin sidak tu, nembiak tu emosinya akan bingung, akan takut, lebih Nervous. takut sebab seorang je bapak ataupun siapa-siapa dengannya dalamnya. Jadi macam ni, sebagai seorang yang boleh kata mantuk untuk ngawal emosi ni, nembiak tu doktor. Kadang-kadang orang ada bukan nembiak kajak nervous. Ha. Mak bapak juga nervous. nervous. Ya, lebih nervous daripada. Betul. Jadi macam ni doktor. Nak ngawal emosi. Itu yang masalah utama sebenarnya. Dia bukannya risau COVID. Kanak-kanak ni biasalah kan. Dia tengok kawan dia. Contohnya sebab masa kita buat berkatan tu, kita buka 5 bilik. Sebelah-sebelah. Yang masalahnya, bilik yang sebelah tu yang menangis. Yang sebelah ni pun dia jadi nangis juga. Itu perlunya ada ibu bapa dalam keadaan tu. Sebab ibu bapa ni bagus peranan dia, tapi kita biasa kita benarkan si ayah lah. Cuma yang nampak ni susah sedikit ni. Nampak ada tendensi untuk menangis. Siapa yang menangis? Oh, anak-anak tu. Anak-anak lah. Sebab bila satu menangis, biliknya bukannya besar sangat pun, sebelah-sebelah kan. Macam satu operasi dibuat satu tempat, satu lagi sebelah. Yang menangis ni terpaksalah kita panggil ayahnya tenangkan. Okey doktor. Silakan Wan Alif. Okey doktor, kalau anak-anak ni memang sinonim lah menangis. Mak biasa. bapak ada tak yang menangis ketika anaknya? Ada tak pengalaman mak bapak yang yang tu menangis? kita tak suruh mak tu datang. Mak duduk kat rumah lah. Kita nak kurangkan orang. Betul. Kita nak kurangkan risiko penularan. So kita minta penemannya bapak aje. Yang mak tu kalau nak pun duduk kat bahagian luar lah. Kira buat macam tu. Itulah Kalau tak tiga-tiga menangis, susah saya. Saya rasa mereka menangis tu mungkin sebab sebelum nak pergi bahatan, mungkin ibu bapa mereka menceritakan perkara-perkara yang best. Kalau lepas bahatan nak hadiahkan ni lah kan. Betul. Tapi bila dia bahatan, pop sakit. Jadi cakap pasal sakit ni doktor, apa keperluan untuk kita buat bius setempat ataupun local anesthetic atau bius penuh general anesthetic? Sebab mungkin untuk kondisi seperti hypospadias memerlukan general anesthetic untuk ataupun bius penuh ni. Macam mana doktor? Betul, sebab dalam konteks yang kita buat di klinik kesihatan di Putrajaya, kita ada situasi keadaan tersebut, kita tidak ada tentang general anesthesia. Kanak-kanak memang sedar. So kita bagi ubat secara lokal. Sebab yang setempat lah setempat saja. Sebab kes yang komplikasi, contohnya ada juga beberapa kes yang dikira tidak boleh dibuat dalam keadaan suasana terbabit. Yang tu kita rujuk ke hospital. Antara kes yang biasa kita rujuk adalah kes yang ada Down syndrome, yang ada kanak-kanak yang hyperaktif. Betul. Yang ni jangan ambil risiko, terus kita buat appointment ke hospital. So keadaan sana dia akan buat secara dia bius punya penuh. NS secara penuh lah. Kalau saya Dalam tahu keadaan ada bius terkawal. penuh dahulu, doktor, saya lah orang pertama ambil bius penuh. Okey, saya dengar kalau dahulu kala lah orang ni bahatan, kena mandi air sungai dulu, lepas tu baring atas daun pisang. Mungkin Wan Alif pernah rasa pengalaman tu. Berendam air masin. Jadi lepas ini kita akan ketahui jenis-jenis bahatan bersama dengan Dr. Irfan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Sejahtera Asia. Okey, kembali untuk Sejahtera Asia bersama saya Wan Alif, Gas dan juga Jonathan Ding. Empat nama dah kan? Okey, empat indah nama tadi. Nya jual host, nya jual tetamu lepas tu. Takut bersunat. Okey, kita masih lagi dalam topik bersunat. Betul. Jadi doktor, ada soalan tu. Mungkin ibu bapa ada anak-anak yang bakal bujang nak tahu apa jenis-jenis perkhidmatan bersunat yang ditawarkan tu macam ni. Okey, terima kasih kepada soalan tu. Sebenarnya bagi pada masa sekarang, sebab kita tidak mahu mengambil risiko komplikasi kan. Kita tidak mahu ada kita punya kanak-kanak ada risiko dari segi pendarahan semua. Kita hanya mengamalkan pada masa sekarang di klinik, kita membuat kaedah secara doser slip. Doser slip maksudnya bila you buat operation tu, pembedahan terbabit, you akan nampak dia punya kulit yang terlebih tu. So you akan buka, you akan visualize secara direct dan you akan potong lebihan. Yang seperti mana yang kaedah sebelum ni, yang pernah dibuat sebelum ni, dia menggunakan kaedah Gulaton, which is dia akan tutup
dan kita tak tahu yang mana dia punya batasan-batasan dia. So kita ambil cara mudah, kita ambil cara selamat, maka kita hanya mengamalkan kaedah dosa slip. Dan saya syorkan kepada semua-semua, walaupun di klinik yang kita tahu dekat di swasta pun ada buat, gunakan kaedah ini. Ini yang paling selamat dan saya rasa kita buat pun risiko jangkitan penyakit pun paling kurang. Okey, just buang lebihan kulit secara visual nampak dia punya border kat mana, yang tu yang kita buat. Adakah kaedah tersebut juga doktor boleh meminimumkan kesan kesihatan ataupun orang kata memudahkan penjagaan oleh ibu bapa selepas mereka berhatan? Mengikut pengalaman saya, kaedah ini adalah kaedah yang terutama sekali selamat, tetapi berdasarkan respon daripada pesakit atau kanak-kanak kita, actually dia lebih kurang sakit dan juga dia adalah lebih kurang daripada jangkitan penyakit. Kita faham bila kanak-kanak ni, bila dia dah seronok dah berkatan, dia dah jadi bujang. Yang ni dia selalu bandingkan dengan kawan-kawan dia. Dan dia akan tiba-tiba, tuan cakap, ada kala Wak Alif pun berkatan terus naik motosikal. Kita tak tahu entah-entah pergi menyelam dalam sungai. So kita nak kurangkan risiko ni. Ini cara yang saya rasa paling berkesan untuk mengurangkan jangkitan lah actually. Alright. Okay. Kalau dari segi pemakanan pula selepas berkatan, sebab saya ada bacalah macam ada yang menyatakan sejenis makanan ni harus dielakkan, makanan tu harus dielakkan. Adakah itu fakta atau adakah itu satu mitos? Dari segi yang ni kita berkisar tentang konsep alergik lah. Sebenarnya bagi kanak-kanak terbabit, sebelum dia ada masalah dari segi alergik macam tu, sebenarnya setengah-setengah kanak-kanak memang ada masalah alergik. Bukan disebabkan oleh berkatan. Contohnya kan, masa kita kecil-kecil dulu, bila kita makan udang, kita gatal. Sebenarnya benda ni dah memang sebelum tu dah ada. Sebelum berhatan memang dah ada. Betul. So ibu bapa sendiri yang tahu yang mana yang dia tak boleh makan ke tak. Tapi bukan disebabkan oleh berkatan. Dia sudah disebabkan mungkin dia ada penyakit eczema ke dari keluarga. So ini kita elakkan seperti mana yang pernah dinasihatkan oleh doktor sebelum ni. Mungkin juga ada ibu bapa di luar sana yang tertanya-tanya, adakah ini mitos ataupun tidak doktor? Sebab macam tadi ada tanya pasal makanan. Jadi kalau banyak sangat minum air, orang kata bentan. Lepas tu kalau banyak sangat makan ayam, dia jadi benana. Adakah ini mitos ataupun ianya sebenarnya adalah salah doktor? Ini soalan panas ni. Sebenarnya tidak ada lah. Bila kita bercakap tentang fakta dari segi kesihatan, kita mesti ada evidence. Kita ada bukti. So bila kita buat bukti, maka kita tengoklah kesan sampingan dia macam mana. Seperti yang saya pengalaman saya dalam konteks berkatan ni, kita tidak pernah buat research pun berkenaan macam tu. Dia lebih kepada adat. Betul. Saya tak kata mitos, tidaklah. Mungkin setengah-setengah orang kampung kan. Kita hormatilah apa-apa pandangan orang tua terbabit. Okey. So saya rasa tempohnya dengan kaedah yang sekarang 2-3 hari pun dah okey dah. Kan? Tak ada macam zaman kita dulu-dulu kan. Ambil masa. Masa 2 minggu duduk kat rumah. Dulu tak adalah PS5 TV pun setengah orang tak ada. Terpaksa baca buku. Itu dululah. Sekarang dah zaman lain lah. Baiklah, tadi doktor kongsikan kaedah yang sekarang ni yang digunakan adalah kaedah yang paling minimumkan komplikasi. Tapi mungkin boleh kongsikan antara komplikasi yang mungkin boleh timbul selepas berkatan tu. Seperti mana yang kita nasihatkan kepada adik-adik kita, dia ada beberapa risiko yang kita risau. Mungkin risiko ni risiko bahaya juga. Yang paling penting, jika ada tanda-tanda kemerahan di kawasan berkatan tu, itu sila datang jumpa klinik terus. Kita risau jangkitan ni boleh terus masuk ke dalam pundi air kencing. Which is, dia boleh merebak ke seluruh badan lah. So, maksudnya, nasihat kita pada adik-adik kita ni, jika anda rasa sakit, jika anda tidak boleh rasa kencing, jika ada keluar kemerahan di bahagian kulit, selain daripada tu, risiko lain juga, jika ada bengkak di kawasan zakar dia, maka anda terus pergi hospital. Kita takut nanti operation kita buat ni, dia akan menjadikan dia punya zakar tu dah tak boleh pakai. Dia panggil gangrene lah. Tapi buat saya sekarang, mengikut pengalaman saya tidak pernah menjumpai kes macam tu. Very low lah, dia punya risiko sangat rendah. Kalau risiko untuk jangkitan tu sangat low lah buat saya sekarang. Mungkin less than
1% saja. Dari segi umur, kita nak tahu jawapan Alif. Umur Ya. berapa Kesesuaian. tahun sebenarnya yang sesuai untuk bersunat ataupun bahatan tu, Betul, doktor? guys. Sebenarnya dia bukan tengok umur, dia tengok saiz badan. Oh, saiz badan. Kalau dari segi agama kita kan, secara umumnya agama Islam daripada 7 hingga 15 is okay. Ya. Tapi lah kalau umur dia 20, ciput je, kecil je dia, itu masalah juga. Umur berapa? Kecil? Macam umur 20 tapi saiz badan kecil. Badan kecil. Dia punya zakarnya kecil dan mungkin kita perlu buat di tempat yang lebih sesuai. Dia tengok badan, saiz. Tapi secara umumnya bila kita buat program berkatan ni, terutama sekali masa COVID-19 ni, kalau boleh umur 9 tahun ke atas lah. Yang awal-awal tu kita postpone. Berdasarkan prinsip kita nak kurangkan risiko COVID-19. Ya, betul. Tapi ada juga yang umur 8 dah badan besar dan it's okay lah. Tak ada masalah. Okey dok, Tok ada 2 soalan dok. Okey. Tadi mungkin doktor dah madah apa kaedah-kaedah cara sunat, tapi yang Tok mungkin kita selalu dengar laser, jahit, sulam, apa siput, sulam, segala ya, macam. Kita menjahit pula tu. Dan yang keduanya Bahaya. Kan kerikam. keduanya dok, macam yang bersunat tu ada yang terpaksa bersunat pada usia yang kecil disebabkan sesuatu penyakit. Adakah itu benar ataupun sebaliknya? Soalan. So dia ada 2 soalan tau. Yang kat sini. 2 soalan. Yang pertama memang kita ada kaedah lain menggunakan laser. Yang ni saya rasa diamalkan di beberapa lebih pada hospital base lah, hospital private lah. Di pihak kerajaan setahu saya belum ada lagi kontak ni. Mungkin dia lebih mudah dan dia lebih kurang risiko komplikasi. Okey. So yang tu kita tidak ditrain lah untuk dibuat bagi klinik kerajaan. Dia lebih pada kepakaran yang lebih. Yang soalan kedua tu yang bila kita berkatan waktu usia muda. Kan? Memang ada kes-kes yang kita rasa perlu berkatan di usia muda, terutama sekali bagi yang kes yang ada masalah orang kata phimosis. Ini maksudnya dia punya zakar tu dia sudah bengkak kulit dia sehingga bila bengkak tu dia mungkin boleh menyebabkan zakar tu mati. So yang ni kita kena buat secara emergency. Biasanya kanak-kanak lah ataupun bawah 5 tahun pun dah ada. Dan biasanya mereka ni dia bukannya kalau kita sebagai ibu bapa kita tak adalah tengok bahagian bawah anak-anak dia. Tetapi bagi kanak-kanak yang selalu ada jangkitan air kencing, selalu masuk hospital, selalu demam, bahagian bawah tu kena check. Dan kena jumpa doktor. Sebab kita takut jangkitan kuman di sana boleh disebabkan oleh phimosis. So yang tu kita awalkan lah. Jadi mungkin Wan Alif tanya sebab mungkin dia nak bahatan sekali lagi. Bahatan sekali lagi, kena kahwin sekali lagi tu. Secara ringkas, secara Okey, ringkas, siap. apa persediaan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa sebelum mereka nak bawa anak-anak mereka pergi bahatan? Alright. Secara umumnya, ibu bapa perlu terangkan kepada anak-anak kita lah dalam keadaan konteks bahawa berkatan ni adalah satu lumrah kehidupan. Yang bukan nak kata tiket untuk jadi orang bujang. Betul. Tidak. Tapi sebagai kita kewajipan. Dan secara umum kita nasihatkan kepada mereka bersedia dari segi kita punya zakar tu kena sentiasa bersih. So bila datang ke klinik kalau zakar tu tak bersih, kita tidak boleh proceed. Dan dari segi emosi itulah. Itu yang paling penting saya rasa. Persediaan. Betul. Yang tu kena Nasi. jangan takutkan. Nasihat secara berhemah. Betul. Cakap ini adalah kita punya kewajipan. Jangan Okey. maknya masa driving nyagi melilih air mata. Anak makin nervous. Makin nervous. Jadi terima kasih Dr. Irfan kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia berkongsi tips-tips persediaan untuk membawa anak-anak berhatan. Sekarang cuti sekolah, ramai mak-mak yang nak bawa anak-anak pergi bahatan. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa yang sudah pun menjadi host pada hari ini. Kita nak tahu bagaimana tips berjimat cermat semasa menyambut perayaan. Selepas ini dalam Sejahtera Asia. Asia.
Terima kasih kerana sudi bersama kami dan setia untuk mendengar celoteh kami di pagi ini bersama dengan saya John dan Wan Alif hanya dalam Sejahtera Asia. Kalau tadi kita dah berbicara lebih lanjut mengenai e-sport bersama dengan Presiden SESA, kemudian mengenai berhatan bersama dengan Dr. Irfan. Sekarang ini musim perayaan Christmas, tinggal 2 hari lagi, John. Persediaan John setakat ini macam mana? Persediaan Christmas saya so far semua dah settle. Apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah untuk meletakkan hadiah-hadiah ataupun presents di bawah pokok Christmas saja. Dah balut semua, dah settle dah. Dah settle dah. Mungkin John seorang yang prepare awal, tetapi Wan Alif, dia lah tadi host, sekarang dia jadi tetamu pula. Kita nak tanya Wan Alif, kalau kita nak berbelanja semasa Christmas ini, adakah perlu untuk, senang cerita lah, kita simpan ataupun kita belanja terlebih dahulu? Okey, terima kasih Ghazali Zawawi dan juga Sama-sama. John. Tadi jadi host, sekarang jadi guest pula. Okey, soalan yang sangat menarik. Adakah kita perlu belanja dulu ataupun simpan dahulu? Paling mudah dan paling bagus adalah kita simpan dahulu sebelum berbelanja. Dan tip yang saya nak bongkar terus pagi tu, terus pagi tu adalah bukakan aja. Tip yang pertama, simpan melalui sampul. Oh, faham? Asingkan simpanan gaji kita dalam sampul-sampul yang berlainan. Sebab musim perayaan tu musim berbelanja lebih daripada batas kita. Tahu si? Gaji RM3,000 belanja RM6,000. Mun tengah malam kita buka sampul sikit-sikit ambil juga duit dia. Sebab Disiplin. tip dia belum habis. Okey guys, tipnya macam tu. Sampul kita letak nama ataupun kita contenglah untuk baju, untuk biskut, untuk sewa, untuk rumah, untuk kereta. Sebab apa? Untuk gerek juga lah, atau pulang pada dan lain-lain lah. Sebab apa? Bila kita letak dalam sikit beg duit ataupun sikit platform sini tak nyimpan duit kita akan berbelanja mungkin akan habis duit dalamnya. Sebabnya kita perlu simpan dulu. Apa yang patut aja mbak kita pergi beli barang apa yang kita nak. Maksudnya simpan dulu dalam sampul, mana lebih ialah pakai kita belanja. Ya, tip adalah sampul asing namanya. Okey, nanti guys cuba kat rumah. Tak pernah terlambat untuk mula, betul tak? Betul. Year end sale. Sekarang ni banyak promosi sehujung tahun dengan Christmasnya lagi. Apa tips untuk kita membeli belah sambil berjimat ni? Okey, tip yang pertama yang paling banyak orang buatlah senaraikan apa yang kita nak beli, keperluan kita, bukan kehendak kita. Kehendak tu memang semua mahu dibelinya. Mula gedungnya nak dibelinya. Tetapi yang pertama tadi senaraikan apa yang kita nak beli, terutamanya di musim perayaan. Dan apa yang kita akan sambut pada 2 hari akan datang iaitu Christmas bukanlah perayaan yang mengejut. Bukan sesuatu sambutan yang mengejut. Tiap-tiap tahun kita tahu 25 confirm Christmas, confirm cuti, confirm libur itu. Libur, So, saya dah terkejut. Jadi ambil iktibar pada perayaan. Perayaan tahun lepas kita banyak beli kacang seguni-guni. Makan semangkuk aja. So ambil iktibar dari dia. Jadi iktibar kita letak dalam senarai yang kita nak beli sebungkus saja. Dulu beli 2 bungkus, kira beli sebungkus sajalah. Yang penting sahaja, janganlah kita buat pembazaran. Dan PKP itu adalah satu-satunya cara ataupun platform terbaik di pandemik COVID-19 itu adalah untuk satu-satunya cara untuk berjimat yang terbaik. Di mana bila kita berbelanja, mungkin kita dah fikir, saya dah rumah terbuka lagi dah. Saya dah sambutan besar-besaran lagi dah. Dan mungkin saya dah kunjung-mengunjung yang secara ramai lagi dah. Mungkin sahabat ataupun keluarga terdekat sahaja yang datang. Tapi apapun yang kita lakukan, kita masih belum menang. Jaga SOP. Jaga juga SOP, jaga juga poket kita. Jangan lalu gila. Toksik mendengar ada kek baru, kek idola, beli kek idola. Mendengar ada koci baru, beli koci. Yang paling bestnya guys, kek yang nama COVID-19, belinya juga. Saya bingung. Menyaman sudah. Padahal menyaman. So sekarang ni kita tahu John, year end sale. Promosi banyak, diskaun sana sini. Wajar ataupun tidak, satu konsep pemikiran kita ni, kalau kita selalu buatlah kita belilah dulu sebabnya barang tu sebabnya murah. Kelak-kelak saya ada lagi diskaun. Adakah benda itu adalah satu perkara yang perlu kita praktikkan ataupun tidak sebenarnya? Okey.
benda tu yang selalu kita lihat gantung-gantung yes kata Tena. Ujung tahun nang letak Nang sedang no, yes je letak semua. letup nyempun promotion. Ia adalah salah satu cara peluang kita untuk membeli secara berjimat cermat. Ambil peluangnya. Tahan dulu nyawa kita bulan 10, bulan 11 ya. Tunggu je bulan confirm ada sale. Boleh beli tapi berpada-padalah. Janganlah beli baju yang sampai 10 helai, 20 helai. Cukuplah. Ikut keperluan lah. Ya, ikut keperluan. Jangan ikut kehendak macam ni. Set dan list, sambar, menyambar. Last Swipe. kuartal, seorang nak nyuap dari belakang macam ni. Ya, kita si mau. Buat si tahu. Nah, iyalah, takut dekat raya, Christmas, tahun baru mengok nak ya sibuk kita. Orang lain makan yang nyaman, kita dah jelin meja. Cap garam je. Jangan cap air garam bagus pagi-pagi. Pagi-pagi. Rumah tahu buat. Tapi jangan selalu darah tinggi. Bahaya juga kita. Okey, Wan Alif. Kita nak tahu juga John Okey. start shopping. Okey, kalau John John prefer untuk shopping last minute ataupun mungkin shopping awal untuk Christmas? Okey, bagi saya kalau saya tahu benda tu adalah limited ataupun benda yang perlu di pre-order ataupun customize, saya akan order beli awal. Dan tapi saya suka juga last minute shopping sebab akan masuk beramai-ramai, ada dia punya mood. Pasal shopping mall pun main lagu-lagu Christmas dengan dekor-dekor lagi. Tapi benda yang last minute tu saya akan beli macam pembalut, kotak, ribbon, benda-benda macam tu lah. Tapi Kena pandailah membagi-bagikan. Ni kalau kita lihat musim perayaan ni semakin nak dekat pukul 12 tengah malam, tiba-tiba satu balang biskut RM1. RM2. Jadi Wan Alif, secara ringkas lah, wajar ataupun tidak kita rebut peluang untuk shopping last minute ni? Okey, untuk shopping last minute ni saya nak bagi satu perumpamaan lah. Dah mula kalau dah. tuan-tuan dan puan atau para penonton pernah dengar lagu ni, barang yang lepas, hai jangan dikenang. Itu tidak patut sepatutnya. Sepatutnya kita kenang barang yang kita dah beli lepas tu. Masih ada, masih elok, masih boleh diguna. Ataupun kita dah beli biskut ni, tak payahlah beli lagi. Walaupun waimah harga dia RM1 satu balang, RM2 satu balang. Kita sudah beli, kita guna apa yang ada. Ataupun kita masih ada benda yang elok, kita gunakan, recycle ke balik. Cuci, lap, masih boleh digunakan. Mungkin biskut-biskut tu kita dah beli, jangan beli lagi lah. Walaupun yang ada RM1, beli dua, percuma satu, beli dua, ambil kau habiskah macam ni. Tahan. Tahan jiwa kita, okey? Jangan kita ikut nafsu kita. Kita ikut nafsu kita, sigit gedung ya, sigit bazar perayaan ya, semua nak diimbaknya. Semua nak dibeli. Baik jaga daging ya, pakai jangan kut mak naik pulang biskutnya. Kasihan bila di rumah, sik dah orang makan. Sebab kita tu meraihkannya sehari dua yang pun. Betul. Dan dalam COVID-19 tu, ni dah orang gila nak pergi rumah. Kita tu masih jaga SOP, masih ikut SOP. Betul sih? Betul. Mun kita tu masih macam dulu-dulu. Ayah Kemik Madah tadi, yang barang luluk ya, jangan kita lepas je. Ingat, ambil iktibar balik. Ya, tahun lepas saya banyak habis duit aku. Baju sik pakai. Bila tahun tu nak pakai, tak sik muat. Ya. Ni tak ke percuma beli saiz L pulang ke XL. Mun saiz sik berubah tak sik kisah. Berubah. Mbak beg jungle trekking Mbak beg jungle trekking beli biskut di bazar. Wan Alif, ni sebab orang kata recycle. Kita boleh je recycle. Kadang-kadang pakaian kita boleh recycle untuk tahun yang seterusnya. Mungkin decoration kita boleh recycle. Tapi kalau kita lihat trend semasa sekarang ini social media, orang nak pamerkan kelainan dan nak tarik follower dan sebagainya. Bagaimana pandangan Wan Alif mengenai situasi macam ni? Okey, situasi ini senang saya cakaplah, jangan ikut orang lah. Ikut kemampuan diri sendiri. Mun kita dah dapat ngancin baju kita pun cukuplah. Janganlah kita nak cuba ngancin baju John. Dah tahu badan sedang gagal dan juga macam ni. Ya, contoh kita lah. Jangan ikut orang, ikut kemampuan diri pun. Dan benda tu memang kena praktik. Walau macam ni sekalipun, berpijaklah atas kaki sendiri. Betul. Ukur baju di badan sendiri. Betul. Ukur baju badan diri pun, jangan ukur baju orang. Kelak si kabeh air. Berbelanjalah ikut kemampuan dan perancangan itu perlu untuk kita elak pembaziran. Terima kasih Wan Alif kerana sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia.
Dan mungkin tips ini berguna kepada mereka yang tinggal berbaki 2 hari lagi sebelum kita nak sambut Christmas. Apapun kami doakan agar perancangan untuk Christmas anda tahun ini berjalan dengan lancar. Dan pastinya esok John, special untuk Christmas. Kita ada edisi Christmas untuk Sejahtera Asia. Jadi sampai di sini saja siaran kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Jumpa insya-Allah. Terima kasih. Merry Christmas.